I nak mengadu sikit lah. I sebenarnya stres gila tahu tak? Sebab I tengok orang-orang dekat kawasan rumah I ni semua tak reti duduk rumah, melipat macam tak ada apa. I rasa macam diorang ni, faham tak? Macam ya Allah, geram. Ish. Banyak betul si Skila ni mencarut. Dalam The Hijabista Show pula tu. Korang dah tengok belum episod baru The Hijabista Show? Jangan risau. Tu semua lakonan je. Kalau hari tu si Skila dengan Mel dah berborak dengan si Zulin mengenai topik sembang bersulam carutan ini, hari ni bersama saya Kristina dalam Mi So Cantik, kita akan mengulas lebih lanjut lagi mengenai topik ini bersama dengan seorang agamawan dan juga ilmuwan, Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Cantik luaran, cantik dalaman juga. Assalamualaikum semua. Hari ni kita sangat bertuah sebab hari ni kita ada seorang agamawan dan juga seorang ilmuwan iaitu Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari untuk bersama-sama dengan kita bagi berkongsikan serba sedikit mengenai isu yang kita nak bincangkan hari ni iaitu percakapan bersulamkan carutan ya Ustaz. Okey, jadi Ustaz kan bila kita ni sebagai wanita sembang sampai mencarut tu, adakah wanita ni dikira hilang kecantikannya? Apatah lagi untuk mereka yang berhijab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bicara tentang ni mukadimah kita kita bicara tentang perkataan akhlak. Alif, kha, lam, alif, qaf. Dia sama dengan perkataan khalqan yang bermaksud ciptaan. Apa beza dia? Kalau ciptaan dalam bahasa Arab dipanggil khalqun ataupun khalqan, dan kalau akhlak dalam bahasa Arab dipanggil khuluqan. Beza baris je tapi root word dia kekal, kha lam qaf. Rupa-rupanya di sebalik kalimah khalqan dengan khuluqan ni dia terbit satu perkataan yang bermaksud kalau khalqan dia adalah ciptaan luaran kita, hidung kita mancung kan, bibir kita bak ada 5 markah, mati kita bak bintang kejora kan. Itu adalah ciptaan luaran kita. Tapi kita kurang pentingkan yang juga namanya khuluqan, akhlak. Akhlak adalah ciptaan dalaman. Sebab itu bila kita bicara tentang akhlak, sabar itu akhlak. Sabar kita boleh tunjuk tak? Tak boleh, dia lahir daripada dalam. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, malu. Malu tu boleh tunjuk tak? Kadang-kadang tak boleh nak tunjuk. Malu tu datang daripada dalam. Malu tu datang daripada dalam. Jadi kita ni ada 2 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur ciptaan luaran kita, mata kita, tangan, kaki, kepala dan seumpamanya. Tapi dalam masa yang sama kita ada ciptaan dalaman kita, akhlak kita. Bila kita bicara tentang tadi yang Kristina sebut tentang dalam berhijab kan. Okey, lepas tu perkataan pula tak elok mencarut kan. Jadi sebenarnya itu menggambarkan akhlak kita. Baik Ustaz, kan macam ada orang fikir kan macam tak apa aku cakap semua ni, at least maknanya hati aku bersih, aku tak sembunyi-sembunyi, aku tak fake kan, aku cakap semua direct. Jadi boleh ke macam tu Ustaz? Dan sebenarnya apa itu hukum mencarut? Pertama sekali kita bincang dulu, hukum mencarut hukumnya haram. Okay? Haram terus. Sebab dia sebut sebagai kalimatuz zur. Kalimatuz zur ni maksudnya perkataan yang keji, yang buruk. Jadi saya sebut tadi kan, maksudnya orang yang berkata keji ni tak akan masuk dalam syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih besarnya adalah kita jaga fitnah. Kita dah cantik dah, kita dah ikut syariat Islam, bertudung kan, berhijab, kadang-kadang pakai niqab lagi, pakai purda kan. Tapi bila keluar perkataan ni, orang kata baik kau telanjang lah daripada cakap macam tu. Yelah pakai cantik tapi kata-katanya tak cantik kan, kata-kata tak cantik. Okey. Jadi dia bawa fitnah pada Islam. Saya nak tekan balik semula yang tadi tu, dia kata Allah Ustaz dah terbiasa Ustaz kan, ni dah tak ada apa-apa pun. Sebenarnya dia lahir daripada dalam. Apa yang keluar daripada mulut kita itu adalah gambaran hati kita sebenarnya. Kalau hati kita kotor, berarti yang keluar daripada mulut kita kotor. Ada hadis Nabi yang sering kita dengar kan, iaitu kebersihan separuh daripada iman. Biasa orang akan ingat kebersihan tu persekitaran kita kan. Jadi adakah macam kebersihan percakapan tu juga termasuk dalam hadis itu yang dimasukkan? Ya insya-Allah Kristina. Wow, sangat. Hebat. Sebab itu betul. Kita kadang-kadang fikir an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagai beriman. Kita fikir tentang kebersihan diri kita je. Maksudnya baju kita tak nak ada kotor kan, kemudian tudung kita tak nak ada kotor, tempat tinggal kita tak nak kotor. Kita fikir tentang kebersihan itu. Ya betul, memang hadis tu menjurus ke arah tu.
tapi memang terbaik. Macam Christina sebut tadi, memang terbaik. Maksudnya kita kena jaga juga dari sudut percakapan kita mesti bersih, dan percakapan tu juga melambangkan keimanan kita. Macam manalah kita ni sebagai seorang hamba Allah nak cantikkan akhlak kita sebagaimana cantiknya rupa kita. Kalau kita boleh fahami makna doa tu, Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, cantikkanlah akhlakku sebagaimana engkau telah percantikkan kejadianku. Macam itulah maksudnya. Okay. Kita kena doa macam tu. Setiap kali tengok cermin, nak bersolek ke, nak membetulkan tudung ke. Sebab orang perempuan ni dengan cermin tak boleh pisah. Betul Ustaz. Okay. Sekiranya kan kawan baik kita ni lah, dia memang dah jadi kebersihan dia akan mencarut kan. Macam mana kita nak hentikan perbualan tu, ataupun kita kena jauhkan diri terus ke daripada dia ke macam mana? Kita boleh tegur dengan ada 3 cara lah. Pertama sekali sebut man ra'a minkum munkaran, siapa yang lihat satu kemungkaran. Okey, dan perbuatan keji ni pun satu benda yang mungkar lah, benda yang tak disukai. Okey, jadi kita kena tegur dengan puasa. Kalau kita akak adik kita guna bahasa-bahasa tu, marah dia. Kita ada kuasa sebab kita akak. Kan? Kuasa betul tu. Ya. Kalau kita mak, kita boleh tegur anak kita. Apa ni kan? Mak tak ajar cakap dia tu. Okey, kalau kita ada kuasa tu. Tapi kalau kita tak ada kuasa, kata dalam hadis tu adalah falyughayyiru bilisan. Hendaklah kau tegur dengan lidah, iaitu nasihat. Okey, nasihat baik. Kau ni cantik lah, tapi kalau ni kan kau cakap elok-elok lagi cantik. Itulah kena tegur macam tu. Yang ketiga, fabi qalbi. Kalau tak boleh juga, tegur dengan hati. Tegur dengan hati macam mana? Ada 2. Pertama, doakan dia. Doakan dia kan, mudah-mudahan dia berubah. Yang kedua, tegur dengan hati ni kita bukan pulau, bukan boykot, tapi Nabi SAW kalau sedang berbual dengan para sahabat, tiba-tiba ada sahabat yang terumpat orang, Nabi akan bangun dan berlalu pergi. Nabi akan meninggalkan sahabat. Jadi macam tu kita boleh buat. Kalau di kalangan sahabat kita ni, kalau kita dah nasihat tak boleh, kita kurangkan bergaul dengan dia, biar dia terasa kenapa aku ni dah tak ramai kawan jadi ketika itulah kita datang, kita kata sebenarnya mulut kau yang ni orang tak suka. Jadi kalau kau boleh ubah, insya-Allah ramai kawan. Okey Ustaz, tadi tak jadi last. Okey, ni soalan yang paling last. Okey, jadi kan apa amalan yang kita boleh lakukan lah kan untuk mengelakkan kita daripada terus mencarut ni? Adakah amalan tertentu yang boleh lakukan? Yang pertama sekali adalah kita kena baca Al-Quran dan fahami maknanya. Jadi bila kita terbiasa dengan kalimah-kalimah Al-Quran, insya-Allah hilanglah hati kita jadi bersih dan apa yang keluar daripada mulut kita ni bersih. Yang kedua, cubalah laksanakan solat malam. 2 rakaat pun jadilah kan. Sebelum subuh pukul 5.59, kita bangunlah 5.30 atau 5.45. Buatlah solat 2 rakaat kan sebelum solat subuh. Sebelum solat subuh. Jadi solat malam tu juga adalah untuk bersihkan hati. Yang ketiga adalah selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Kalau cakap ni tiba-tiba mati kan. Kan baik di akhir percakapan kita perkataan yang baik kan, yang baik, jangan perkataan tak baik kan. Tu ingat mati. Yang keempat, puasa, kena banyak puasa. Okey, yang kelima ni paling penting. Yang kelima ni adalah kita kena duduk dengan orang-orang soleh. Maksudnya bukan kena duduk dengan ustaz je. Tak. Kita kena duduk dalam environment yang solehah, bi'ah solehah. Jadi kalau kita ada kawan-kawan macam tu, memang tak boleh, kita boleh, kalau boleh cari kawan lain lah, kawan yang lebih bila kita berbual dengan dia, kita ingat Allah. Bila keluar daripada mulut dia, semua nasihat ni kita boleh ambil. Tu antara yang kita boleh maksudnya bersihkan hati, dan insya-Allah apa yang keluar nanti daripada mulut kita adalah yang bersih, sebagaimana yang Christina sebut tadi tentang an-nadhafatu minal iman tadi. Maksudnya kebersihan bukan luaran je, tapi dalaman pun kena bersih juga. Itulah lambang keimanan kita, insya-Allah. Lambang keimanan yang sejati ya Ustaz. Ya. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Terima kasih sangat untuk perkongsian pada hari ini dan untuk masa yang Ustaz telah luangkan bersama kita pada hari ini dalam Slot Mr. Cantik. Moga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk membaiki diri menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Okey, thank you juga kepada anda semua yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Bye bye. Assalamualaikum.